Lisa? Lisa? Apakah yang dibuat oleh Lisa sehingga dia tidak mendengar panggilan ibunya? Oh, rupanya dia sedang memasang puzzle. Pada pendapat kamu, apakah organ yang memainkan peranan penting membantu Lisa untuk melengkapkan puzzlenya? Bahagian inilah yang membantu Lisa berfikir untuk menyelesaikan puzzlenya. Apakah organ yang terdapat di bahagian ini? Di sinilah terletaknya otak yang memainkan peranan penting membantu Lisa menyelesaikan puzzlenya. Otak terletak di dalam rongga kranium. Tulang kranium merupakan tulang keras yang melindungi otak daripada tercedera. Jisim otak bagi orang dewasa adalah kira-kira 1.5 kilogram. Otak mengandungi sebahagian besar neuron dan salur darah. Neuron ialah sel-sel saraf yang merupakan unit asas bagi sistem saraf. Otak berwarna kelabu di bahagian luar dan putih di sebelah dalam. Fungsi utama otak adalah untuk menerima impuls daripada organ-organ deria, mentafsirkannya dan kemudian menghantar impuls ke bahagian badan berkenaan untuk bergerak balas. Otak juga berfungsi untuk menyimpan maklumat. Otak manusia terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu cerebrum, cerebellum dan medulla oblongata. Bahagian ini merupakan bahagian otak yang paling besar, iaitu kira-kira 80% daripada jumlah jisim otak. Apakah nama bahagian ini? Bahagian ini dipanggil cerebrum. Bahagian ini terdiri daripada 2 hemisfera, iaitu hemisfera kiri dan hemisfera kanan. Hemisfera kanan menerima impuls saraf daripada bahagian kiri badan, manakala hemisfera kiri menerima impuls saraf daripada bahagian kanan badan. Pada setiap hemisfera cerebrum terletak kawasan deria, iaitu untuk menerima impuls daripada badan, dan kawasan motor, iaitu untuk mengkoordinasikan pelbagai gerak balas terkawal. Di bahagian bawah tengah cerebrum terdapat bahagian hipotalamus dan talamus. Apakah hipotalamus? Hipotalamus ialah bahagian otak yang terdapat di bawah bahagian tengah cerebrum. Ianya terdapat di belakang kelenjar pituitari. Hipotalamus mengawal kelenjar pituitari yang merembeskan hormon. Hipotalamus merupakan bahagian otak yang mempunyai paling banyak bekalan darah. Oleh itu, ia dapat mengesan perubahan suhu badan dan kandungan air dalam darah. Hipotalamus membantu mengawal atur suhu dan tekanan osmosis darah melalui tindakan kelenjar pituitari. Talamus merupakan bahagian otak yang terletak di belakang hipotalamus. Talamus mempunyai kaitan dengan pengawal aturan suhu badan, selera makan, tidur dan emosi. Dalam pengawal aturan suhu badan, perubahan suhu badan dikesan oleh reseptor pada talamus dan menyebabkan talamus merangsang medulla oblongata untuk mengawal tindakan kelenjar peluh dan diameter salur. Bahagian ini merupakan pusat kawalan tindakan terkawal. Anda ingin tahu tentang tindakan terkawal? Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan boleh dikawal. Seseorang akan bertindak mengikut kemahuannya tanpa sebarang rangsangan. Contohnya ialah menulis,
membaca, menari, bercakap dan sebagainya yang boleh dikawal. Mari kita lihat apa fungsi cerebrum. Fungsi cerebrum ialah mengawal aktiviti mental seperti pemikiran, kecerdasan akal, ingatan, pembelajaran, penakaulan, penyelesaian masalah dan perasaan emosi. Menerima dan mentafsir impuls saraf dari organ deria, iaitu mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Mengawal pengecutan dan pengenduran otot terkawal seperti berjalan, menulis dan berlari. Mengawal tingkah laku seseorang. Cerebellum merupakan bahagian otak yang terletak di bahagian bawah dan belakang cerebrum. Cerebellum juga mempunyai 2 hemisfera tetapi saiznya lebih kecil. Fungsi cerebellum ialah mengawal urutan pengecutan otot rangka untuk mengkoordinasikan pergerakan terkawal, mengekalkan keseimbangan badan, memelihara postur badan. Medula oblongata ialah bahagian otak yang paling bawah. Medula oblongata terletak di bahagian hadapan cerebellum. Ianya bersambung dengan saraf tunjang. Anda ingin tahu apa fungsi medula oblongata? Fungsi medula oblongata adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara automatik tanpa disedari. Contoh-contoh tindakan luar kawal ialah kadar denyutan jantung, peristalsis, pernafasan, tekanan darah dan pengawalan saiz salur darah. Medula oblongata merupakan pusat refleks bagi muntah, batuk, bersin dan menelan. Jadi, kita perlu menjaga otak kita dari tercedera. Kecederaan pada otak akan menyebabkan pelbagai gangguan terhadap fungsi fisiologi dan psikologi manusia. Sebagai contoh, seseorang itu akan menjadi buta sekiranya kawasan penglihatan pada cerebrum seseorang itu tercedera.